Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim bin Muhammad Safi'i. Daripada kumpulan 4, kami akan membincangkan dalam subjek tasawuf wal akhlak dalam USL 6293. Tajuk yang dibentangkan kami yang pertama dalam Nash'atut Tasawuf, iaitu Ashabut Turuq, dan yang kedua dalam Akhlak Al-Mahmudah kami akan membentangkan tentang sabar. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua adalah Muhammad Imran bin Yusuf, dan yang ketiga adalah Muhammad Azanuddin bin Muhammad Dawud. Yang pertama di dalam Nash'atut Tasawuf, iaitu dalam tajuk Ashabut Turuq, kami akan membentangkan yang pertama sekali mengenai At-Tariqatu As-Sufiyah. Ta'rif dia. At-Ta'rif Tariqatu As-Sufiyah. At-Tariqatu As-Sufiyah ta'ni an-nisbah ila Syekh At-Turki wa wasil ila rutbati Syekh Murabbi, yang bermaksud mereka ini At-Tariqatu As-Sufiyah ini merupakan pengiktirafan kepada Syekh yang wawasil, yang diangkat sebagai seorang al-murabbi, yang diangkat sebagai seorang pendidik. Wa tuhsilu ala rutbati as-sufiyah min maratib al-awliya indal as-sufi, yang bermaksud dan mereka ini iaitu syekh tadi itu memperolehi pangkat min maratib al-awliya, memperolehi pangkat sebagai al-awliya, para ahli sufi, para wali, indal sufiyah, di kalangan dalam orang kalangan ahli sufi ini. Wa yakunu asy-syekh min ahli karamat wal mukashifat, dan jadikan juga syekh ini daripada ahli karamah, yang mendapat karamah, dan juga orang yang mendapat kasyaf. Mukashifat itu orang-orang yang mendapat kasyaf. Wa yakunu lahu az-zikrul khas yang faridu bihi an sa'ir asy-syuyukh ashabut turuq, dan mereka ini juga wa yakunu lahu dan mereka ini juga mempunyai zikir-zikir yang khas, zikir-zikir yang istimewa, yang faridu bi an sa'ir, yang unik bagi mereka, sa'ir syuyukh ashabut turuq, yang melalui jalan-jalan syekh itu sendiri. Haza zikr yatliqah minal ghaib imma min rasul minallah rasan. Zikir-zikir ini diterima daripada perkara-perkara yang ghaib. Yang pertama, amma minallah rasan, iaitu sama ada mendapat daripada Allah secara langsung, ataupun yang kedua, au nazala lahu minhu Allah Subhanahu wa taala maktuban, ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertulis, maktuban, ataupun au min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia kata ataupun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu daripada 2 kaedah. Kaedah yang pertama melalui kaedah al-yaqazah, iaitu berjumpa ataupun berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung, atau fi manam, ataupun dalam tidurnya, fi manam, ketika tidur. Dan jalan yang terakhir adalah au min Khidir alaihi salam, iaitu mendapatnya daripada Nabi Khidir alaihi salam. Wa bihaza, maka dengan itu az-zikrul khas mizah wa fadlul khas akbar min mawjud fil Quran wa sunnah. Zikir-zikir yang khusus ini mempunyai fadilatnya tersendiri,
dan juga keutamaan yang besar yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang seterusnya, At-Tamtaz At-Turk As-Sufiyah bi'anna likulli tarikat masyair al-khasah wal-lawnul ilmu wal-lawmul kharqah wal-lawmul az-zikru as-sufi. Tarikat Sufi ini dibezakan oleh beberapa hakikat dan juga kaedah yang mempunyai perasaan yang tersendiri, iaitu daripada al-lawnul ilmu, iaitu perbezaan warna bendera mereka, al-lawmul kharqah, warna kain-kain, dan juga tarikat az-zikru sufi, kaedah zikir-zikir sufi itu sendiri, wa nizam al-khulwatul mumayyiz fima bainiha. Sistem pengasiran adalah berbeza di kalangan mereka itu sendiri, iaitu di setiap sufi, ahli sufi itu sendiri. Tarikat-tarikat sufi ini ghaliban ma yatawarisuha al-bina al-abna anil aba, iaitu tarikat yang diturunkan kepada anak daripada ayah-ayah mereka, ataupun daripada guru kepada anak-anak murid mereka. Wa ammah allazi, dan zikir-zikir ini adalah daripada pengasas tarikat itu sendiri. Sallu nisbuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir ini dinisbahkan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bizalika yakunu min al-ali baitihi, iaitu mereka adalah daripada keluarga ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Wa ghaliban ma tusamma at-tariqatul bi ismi muassisiha, dan sering disebutkan dengan nama pengasas-pengasas mereka. Bila kita lihat tentang ahli sufi ini, mereka sering menyebut tentang pengasas tarikat itu sendiri. Wa ahyanan tusamma bi ismin khas. Contohnya, mereka memanggil nama-nama khas yang lain yang ditujukan kepada pengasas mereka tadi, seperti Al-Khatmiyah, contoh lagi Al-Zammamah, dan ataupun dinisbahkan kerana satu perbuatan yang disebutkan ini, seperti Al-Bizzum dan sebagainya. Ini adalah di antara pengasas-pengasas dan juga gelaran yang diberikan kepada mereka. Yang kedua, kami akan bincangkan tentang ikhtilafut turuq. Takhtalif at-turku allati yatba'uha masyayikh at-turk fi tarbiyah tullabiha wa muradiha bi ikhtilaf masharibihim wa ikhtilaf al-bait al-ijtimaiyah allati yazharuna fiha, iaitu cara yang diikuti oleh syekh di dalam jalan membesarkan, iaitu dalam mentarbiyah pelajar-pelajar mereka, dan maridiha, iaitu orang yang mengikut mereka, berbeza mengikut latar belakang ataupun persekitaran sosial, melalui persekitaran sosial yang dilalui, berbeza di mana mereka itu sendiri muncul, iaitu anak murid yang mereka ataupun pengikut yang mengikuti syekh itu sendiri. Okey, yang kedua adalah faqad asy-syekh yasluku ba'dal masyayikh at-tariq asyiddah fi tarbiyah al-maridin fayakhuzunahum bil riyadat al-'ifah wa minha kasratus siyam wasar wal kasirul khulwah wal i'tizal minan nas wal kasratu az-zikr wal fikr, iaitu sesetengah syekh itu sendiri
mungkin mengambil jalan kesusahan dalam membesarkan anak murid mereka, iaitu dengan membawa mereka bersukan, iaitu sukan-sukan yang agak ekstrim ataupun ganas, termasuk dalam seperti kerap berpuasa, al-qasratul siam was-sahur, iaitu dengan berjaga malam yang terlalu kerap, wa qasratul khulwah, iaitu banyak menyendiri, melakukan khulwah, dan wal-i'tizal anin nas, khulwah dan i'tizal, banyak akan menyendiri dan mengasingkan diri daripada orang ramai, anin nas wa qasatu zikr wal fikr, dan itu banyak sangat berzikir dan juga banyak sangat berfikir. Okey, yang seterusnya adalah waqad yasluku ba'dal masyayikh at-tariqul ni di antara ikhtilaf tadi lah. Yang pertama ni yang ketiga, masyayikh tariqat al-lain fi tarbiyah maridin fi fayamurunahum bimimma rasatu syai'in min as-siyam wa qiyam muqadir min al-lail wa qasatu zikr walakin la yalzimunahum bi khilwah wal ibti'ad anin nas ila qalilan. Yang ketiga ini adalah setengah syekh mungkin mengambil cara yang agak lembut untuk membesarkan, memberi tarbiyah kepada anak-anak murid mereka ataupun pengikut mereka, iaitu adalah dengan melakukan tarbiyah melalui solat juga, dan juga melalui puasa juga, dan juga solat malam, membangun malam, dan juga memperbanyakkan zikir. Tetapi mereka tidaklah diwajibkan untuk yalzimunahum bi khilwah wal ibti'ad anin nas, iaitu tidak diwajibkan untuk bersendirian atau menjauhkan diri mereka dengan manusia, illa qalilan, kecuali sesetengah sahaja daripada mereka, iaitu qalilan, sikit je daripada mereka. Okey, yang seterusnya, wa min al-masyayikh min yadkhiz tariqah wasati baina shiddah wal-lain fi tarbiyatul maridin. Antara syekh yang mengambil jalan tengah di antara, ada juga syekh yang tadi kan first kekasaran, yang kedua adalah kelembutan. Ada juga syekh yang mengambil jalan tengah, iaitu sedikit daripada kekasaran dan kelembutan untuk mentarbiah anak-anak murid mereka ataupun pengikut mereka. Waliturk as-sufiyah, dalam tarikat as-sufiyah ini juga syaratu wa biyaraku wal laun yatmizun biha, iaitu tarikat sufi ini mempunyai lambang ataupun panji dan warna mereka itu sendiri, yang untuk membezakan yatmizu biha dengan sesuatu tarikat tu dengan tarikat yang lain. Okey, Al-Rifaiyah mereka menggunakan dengan bilaun al-aswad, iaitu menggunakan warna hitam. Berbeza dengan Al-Qadariyah menggunakan bilaun bil akhdar, iaitu menggunakan warna hijau. Wa yatmiz al-Ahmadiyah bilaun al-ahmar, iaitu Al-Ahmadiyah juga Ahmadiyah pula menggunakan warna merah. Amma al-Burhaniyah fa innaha la tatamayyiz bil laun, manakala al-Burhaniyah juga mereka tidak membezakan dengan menggunakan warna wahid kasair, menggunakan satu warna seperti kaedah yang lain, akan tetapi bal tatamayyiz bil salasata al-alwan, tapi mereka membezakan dengan 3 warna. Okey, yang pertama adalah abyad, warna putih, tamyiz bihi Ibrahim ad-Daisuki, untuk menunjukkan kepada Ibrahim ad-Daisuki. Al-asfar, kuning, kepada al-Imam Abu Husain Ash-Shazili, wa minhu, dan kepada anak saudara dia Ibrahim ad-Daisuki. Wal akhdar, dan warna hijau,
wahwa merupakan kabayah al-syarf al-itsab li Bani Hashim, merupakan satu macam satu simbol ataupun lambang kehormatan al-syarfi kepada Bani Hashim. Wa turk as-sufiyah, dan jalan-jalan sufi walaupun berbeza, tapi mereka watibabiyat likulliha tatafik bi'allati, dan tapi mereka bersetuju dengan ada beberapa perkara. Okey, mari kita tengok. Perkara yang pertama, tuqus al-ihtifal bidukhul al-marid fi tariqah, iaitu dengan pengamalan meraihkan mereka-mereka yang mengamalkan tarikat itu sendiri. Yang kedua, al-ikhtiyar al-marid marhilah al-syaqqah min khilwah wa salat wa siyam, iaitu mereka kena bersendian dan melakukan solat, puasa, ataupun perkara-perkara solat dan juga puasa. Perkara-perkara ini kena dilakukan secara bersendirian. Yang ketiga, al-iksar min al-zikr wal harakat al-badaniyah al-mukhtalif. Kepada kebanyakan lelaki kena banyak melakukan zikir dan juga pergerakan badan, al-harakat badaniyah, iaitu pergerakan badan yang beza, iaitu dengan zikir yang bergoyang seperti itu. Wal i'tiqad, dan mereka ini percaya fil qawi al-sirriyah, iaitu dengan kuasa yang secara rahsia ini, secara rahsia, wal umur, dan juga perkara-perkara al-khawarik, iaitu perkara-perkara dalaman, allati tumakkin al-maridun min akalil hamar, yang membolehkan seseorang itu hingga boleh makan al-jimar. Al-jimar ni seumpama arang. Ini macam untuk menunjukkan diorang punya bila terlalu berpegang itu. Au ja'ala al-sa'abin talsi'ahum wa ta'in bil madi was sakakin wal ikhbar bil ghaibiyat ghaibat, iaitu dengan bila dia buat macam tu dengan ular, waja'ala, ular tidak akan memberi bisa kepada ataupun sengat, dan juga pisau yang menikam, dan benda-benda ni akan memaklumkan kepada perkara-perkara yang ghaib. Dan seterusnya adalah takdis maridin wa itba' tariqatu asyuyukhihim, para perkara yang tarikat ini memberi penyucian kepada mereka yang melakukan tarikat, kepada syekh-syekh mereka. Ini adalah perkara yang mereka setujui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ozanuddin bin Muhammad Daud. Nombor kad matriks I17302473. Baiklah, sekarang saya akan menyambung perbentangan yang bertajuk Tasawuf Ashabut Turuq. Baiklah, kita akan pergi kepada Bidayatul Zuhur At-Turuq As-Sufiyah. Maksudnya permulaan kemunculan Turuq As-Sufiyah ni, ataupun Ashabut Turuq. Baiklah, kita pergi kepada yang ni. Okay. La yu'rafu ala wajhu tahdid min bada'u tasawuf fil Islam wa yuqalu bi anna tasawuf awal ma zahara kana fi Kufah bisabab qarabuha min biladu Farsi. Okey, maksud dia adalah kita sebenarnya tak tahu secara tepat siapa yang memulakan tasawuf dekat dalam agama Islam ni. Dikatakan bahawa tasawuf ni pertama kali muncul di Kufah, sebab jarak dia yang dekat dengan Parsi. Bermaksud disebabkan dia dekat dengan Parsi, maka
dekat Kufah ni dia terpengaruh lah daripada falsafah yang dekat Parsi tu. So dia masuklah, dia jadilah terbentuknya tasawuf dalam Islam. Okey. Seterusnya wa ta'siru bis falsafah Yunaniyah ba'da asrub at-tajamah. Maksudnya pengaruh falsafah Yunani ni selepas era terjemahan. Sebab masa tu Islam terkenal dengan waktu era terjemahan kan, iaitu dia terjemah kitab-kitab daripada luar masuk kepada dalam Islam punya ni budaya. Lepas tu okey. Lepas tu kita pergi kepada ni. Yaqulu Syekh Islam Ibn Taymiyah anna awal man arafa bisufi huwa Abu Hashim Al-Kufi sanah 150 Hijrah. Okey, maksud dia Ibnu Taymiyah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah berkata yang pertama orang yang dikenali sebagai ahli sufi ialah Abu Hashim Al-Kufi pada tahun 150 Hijrah. Okey, itu yang pertamalah ahli sufi yang dikenali. Okey. Seterusnya okey. Wa zaharat awal turuq as-sufi wa asasluha as-sufi al-Irani Muhammad Ahmad al-Mayhami al-Mutawaffi sanah 430 Hijrah wal ma'ruf bi ismi Abi Sa'id. Okey. Jadi tarikat sufi pertama muncul dan diasaskan oleh ahli sufi Iran Muhammad Ahmad al-Mayhami yang meninggal dunia pada tahun 430 Hijrah, dan beliau dikenali juga sebagai Abu Sa'id. Okey. Seterusnya allazi aqama fi biladatuhu nizaman lil darawish wa okey, maksudnya dia tinggal di kotanya iaitu sistem Darwish. Okey. Sistem Darwish. Okey, seterusnya tadi sampai sini. Okey. Wa bani khanan bijawari manzilatu lis-sufiyah. Jadi dan dia membina seorang macam mana dia berbentuk seorang Islam kot di sebelah rumahnya untuk para sufi. Oh, okey. Wa kana man awail allazina katabu fi tariqah at-tarbiyah as-sufiyah wa huwa sabiq ala Abdul Karim al-Qashiri sahibu risalah al-Qashiriyah allazi wulida sanah 376 Hijrah wa tuwafi sanah 465 Hijrah. Bainama kana maulidu Abi Sa'id fi sanah 357 Hijrah. Wa huwa bizalika akbar min al-Qashiri wa akadami. Maksudnya okey. Dan dia adalah salah seorang yang pertama menulis tentang kaedah pendidikan sufi, dan dia mendahului Abdul Karim al-Qushayri, iaitu penulis surah al-Qushayri, yang dilahirkan pada tahun 376 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 465 Hijrah. Manakala kelahiran Abu Sa'id pula pada tahun 357 Hijrah. Dan dengan itu dia lebih tua daripada maksudnya dia lagi tua lah. Kemudian pada abad Okey, kita terus pergi kepada yang seterusnya. Yang ni dah selesai. Okey, tadi tu semua nama-nama yang penting lah untuk kita tahu. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ni pun penting juga ni. Okey, in talaqat min Iran ila masyriq al-Arabi haisu zahara al-aqtab al-arba'ah. Dan mereka ni berpindah dari Iran ke Masyriq Arab
di mana 4 kutub tu muncul. Ada 4 kutub. Jadi nama keempat-empat ni sangat-sangat penting. Jadi yang pertama ialah Ahmad bin Ali Ar-Rufa'i. Yang kedua adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah Ahmad Al-Badawi. Yang keempat adalah Ibrahim Ad-Dusuki. Baiklah, kita pergi kepada yang terakhir, iaitu Asbabu Nash'atuha. Jadi ianya adalah sebab-sebab perkembangan lah Ashabul Turuk ni. Okey, yang pertama ialah akhaza ad-din min al-ghairi al-kitab was sunnah wa asaru salaf. Jadi yang pertama tu ialah dia mengambil agama daripada daripada selain kitab, as-sunnah dan inilah daripada salaf-salaf. Maksudnya dia ambil selain daripada inilah kitab, iaitu Al-Quran dengan sunnah dan macam itulah. Itu antara sebab-sebab perkembangan dia yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua ialah al-talaqi an ahli kitab wa ghairuhum. Jadi dia menerima dari ahli kitab dan lain-lain. Okey, dia menerima, maksudnya dia talaki lah daripada ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab ni contoh dia macam ialah pendeta-pendeta Kristian lah, yang maksudnya yang beragama betul-betul ahli kitab lah, bukanlah yang dah terpesong dan selainnya. Okey, so kedua dah settle, kita pergi pada yang ketiga, i'timadu ar-ra'i wal ahlami wal manamat. Jadi dia yang ketiga ni ialah mengamalkan visi dan impian dan juga manamat ni maybe mengikut cita-cita, lebih kurang macam tu lah. Untuk kiranya untuk itulah tujuan dia, sebab-sebab perkembangan ni. Jadi yang keempat ialah al-i'timadu ala al-ahadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Jadi dia bersandar kepada hadis-hadis dhaif dan rekaan. Dia ada bersandar dengan, dia disandarkan dengan hadis-hadis yang lemah ataupun hadis-hadis yang palsu lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kelima. Okey, khawarik zunuha ayat wahya min ahwalis syayatin. Jadi khawarik ni maybe benda-benda yang pelik lah kot. Benda-benda yang macam metafizik lah lebih kurang. Yang mereka anggap sebagai tanda, dan ia adalah dari keadaan syaitan. Ia adalah daripada berpunca daripada keadaan syaitan lah. Keadaan syaitan lah punca dah. Okey, seterusnya kita pergi yang seterusnya. Hubbu asy-syahrah wal jahu wa itba'u al-hawa. Jadi cinta kemasyhuran dan kedudukan dan mengejar kegairahan. Dia macam nak cintakan ke arah benda-benda yang terkenal lah, nak jadi yang terkenal lah kiranya. Suka jadi benda-benda yang masyhur, dikenali ramai. Itulah antara sebab-sebab dia terbentuk perkembangan ni. Okey, seterusnya at-tama' al-madi fi sara'a al-aish ar-raddu ghaib ar-raghid. Okey, maksud dia adalah dia ketamakan harta dunia ni untuk kekayaan dan kehidupan yang selesa. Jadi dia bersifat tamak lah, untuk sebab dia cintakan dunia ni, dan dia nak kehidupan yang selesa lah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah taslitu as-sufiyah fi ba'da al-biladu al-salamiyah ala al-jami'at wal marakas al-ilmiyah. Jadi tasawuf ni mendominasi universiti dan pusat keilmuan di beberapa negara-negara Islam. Okey, itulah dia. Kiranya tasawuf ni dia dah dominan lah dalam di kalangan ahli-ahli universiti dan juga tempat-tempat macam pusat-pusat keilmuan lah, macam pustakaan ataupun masjid lah biasanya, tempat Islam ni kat beberapa negara lah. Jadi rasanya itu saja untuk sekian daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Amma ba'du. Saya Muhammad Imran bin Yusuf, nomor metrik I183034432, akan meneruskan pembentangan daripada kami, dan saya akan meneruskan pembentangan pada tajuk yang berkaitan dengan ta'rifus sabri lughatan wa istilahan. Ta'rif sabar dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Yunaqidus sabr fil lughati lafdhatan al-jaza'. Jadi perkataan as-sabar ni dari sudut bahasa dia bertentangan ataupun berlawanan dengan lafaz al-jaza', yaitu kebimbangan. Wa yuqsadu bihi habsun nafs wa kaffuha 'anil jaz'i was-sakhat. Yang dimaksudkan dengannya, yaitu dengan sabar itu adalah memenjarakan nafsu dan juga menghentikan nafsu daripada kebimbangan dan juga daripada kemarahan. Adapun dari sudut syara', sabar itu al-imtina'u amma harramahullah, menjauhi apa yang Allah larang, wa ada'u ma aujabahu minal faraid, dan juga melaksanaan kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, wa adamu sukhti, dan juga tidak marah ataupun tidak al-jaza', tidak bimbang, awisyakwa mimma qaddarahu Allah subhanahu, ataupun mengeluh tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ay ar-ridha bimaqdurillah, yaitu redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada dirinya, ma'a husnit ta'addub 'indal bala' wal mihan, disertai dengan baiknya ta'addub, kita punya adab ketika ditimpa bala dan juga ujian ataupun kesusahan, duna li'atirat ala ma quddir, tanpa ada perbantahan, tanpa membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud sabar dari sudut syara'. Adapun dari sudut istilah syar'i juga, sabar itu ats-tsabat ala ma warada fil Qur'anil Karim, yaitu tetap konsisten terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, was sunnah an-nabawiyah, was sunnatin nabawiyah, dan apa yang ditetapkan disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hikmatil ilahiyah minal ibtila'at, dan juga hikmah ketuhanan daripada ujian yang allati yamurru bihal abdu, yang dilalui oleh seseorang fi hayatihi, di dalam kehidupannya, tatajalla fi umurin adidatin, yang ditunjukkan dalam banyak perkara. Haitsu yumayyizu biha al-Maula subhanahu sidqu imanil ibad. Dengan itu Allah membezakan benarnya iman hamba itu, fayudhiru sadiquhu min kadhibihi, maka nampaklah akan benarnya iman seseorang itu dengan tidak benarnya iman seseorang itu, wa yankashifu ghathahu min saminihi, dan juga nampaklah, tersingkaplah orang yang sakit akan terungkap dari orang yang gemuk. Ini apabila seseorang itu diuji, maka disitulah terbukti keimanan, kebenaran iman seseorang itu saat dia menghadapi ujian. Kemudian anwa'us sabri fil Islam, jenis-jenis sabar di dalam Islam. Yashtamilu sabru fil Islam ala iddatin anwa'in.
Sabar di dalam Islam dia merangkumi beberapa jenis. Fa imma an yakuna al-fardu sabiran ala ta'atillah, atau sabiran ala tarki ma'siyatihi, atau sabiran ala imtihanillah ta'ala wa ibtilaihi lahu. Sama ada individu itu fa imma an yakuna al-fardu sabiran ala ta'atillah. Sama ada individu itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sabirun ala tarki ma'siyatihi, ataupun sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sabirun ala imtihanillahi taala wa ibtilaihi lahu, ataupun sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan juga bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya yang berupa ujian. Jadi itu di antara jenis-jenis sabar. Itu dinyatakan di secara ringkas sabrun 'alal ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Seseorang itu mungkin boleh bersabar dalam perkara lain, tetapi dia payah untuk meninggalkan maksiat. Maka kesabaran dalam meninggalkan maksiat itu juga suatu kewajiban yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian sabrun 'ala ta'at, sabar dalam melakukan ketaatan. Ada orang yang mampu bersabar dalam meninggalkan maksiat, melakukan dosa besar dia tidak buat, tetapi dia tidak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dalam menunaikan salat, lalai dalam membaca Quran, kurang berzikir dan sebagainya. Jadi kesabaran dalam ketaatan itu juga sesuatu yang wajib dan perlu ada dalam diri kita. Kemudian as-sabru 'ala dzulm, sabar dalam menghadapi kezaliman daripada orang lain. Bila orang lain zalimi kita patut bersabar. Ini juga sesuatu yang perlu. Kemudian sabar alal marad, sabar di saat kita ditimpa sakit. Ini termasuk imtihanullah, ujian Allah, atau ibtilaihi lahu. Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita dengan penyakit. Maka pada saat itu kita diperintahkan untuk bersabar. Maka ini di antara jenis-jenis sabar. Wa ba'da dzalik afdalu awqatis sabr. Sebaik-baik masa bersabar. Maksudnya bilakah keutamaan sabar itu? Pada waktu bila kita diperintahkan untuk bersabar. Amma afdalul awqat allati yutlabu minal mu'min fiha sabar fatakunu 'inda husulil musibah wa fi bidayatiha. Adapun seafdal waktu yang diperintahkan dituntut untuk bersabar daripada setiap mukmin adalah 'inda husul musibah, ketika berlakunya musibah itu. Ketika berlakunya musibah, wa fi bidayatiha, dan pada permulaan musibah. Apabila kita ditimpa musibah, maka saat kita ditimpa musibah itulah waktu yang paling afdal, sebaik-baik waktu untuk kita bersabar. Dan pada permulaan musibah itu, pada permulaan musibah. Contohnya kita diuji dengan penyakit. Maka saat kita diuji dengan penyakit, permulaan kita sakit itu sampailah ujung kita sakit. Yang afdalnya adalah permulaan ketika kita sakit itu. Ketika kita sakit dan mula sakit itu sampailah kita sembuh. Itulah seafdal waktu yang kita dituntut untuk bersabar. Id yashtaddu 'ala nafsi an tathbuta fa in sabarta hinaha fa innahu yusahhilu 'alaiha an tastamirra 'ala sabri ba'da dhalik. Kerana amat payah bagi nafsu, bagi diri kita untuk kita bersabar pada saat ketika
ujian yang pertama sekali datang itu. Ketika kita ditimpa sakit itu pertama sekali, kalau kita sudah sembuh mungkin ya boleh kita bersabar sudah sembuh. Tetapi yang payah itu apabila kita waktu kita sakit, maka itu yang paling payah. Kalau kita dapat bersabar pada saat itu, maka mudahlah untuk bersabar selepas daripada itu. Permulaan kita sakit itu kita bersabar. Saat kita sakit itu kita sabar. Maka selepas kita sakit, kita sudah sembuh, maka selepas itu lebih mudah untuk kita bersabar. Maka saat itu dikatakan seafdal kita bersabar itu adalah pada permulaan musibah itu dan juga ketika kita ditimpa musibah itu. Wa qad warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabki 'inda qabrin. Oke, jadi kisah ini secara ringkas begini. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lalu di satu perkuburan di mana ada seorang wanita sedang menangis di sisi kubur. Mungkin ada ahli keluarganya yang meninggal. Wallahu alam, mungkin anaknya ataupun suaminya. Wallahu alam, ada ahli keluarganya yang meninggal. Jadi dia sedih, dia menangis. Farshadaha ila an tattaqi Allah wa tasbir faqalat lahu wa ma tubali bi musibati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati wanita ini supaya bertakwa kepada Allah dan bersabar. Tetapi wanita ini menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau peduli musibahku." Ketika itu dia tidak tahu yang menasihati dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma arafat dhahabat ilaihi wa akhbarathu annaha lam ta'rifu. Maka apabila dia mengetahui yang memberi nasihat dia itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mengetahui, engkaulah yang memberi aku nasihat itu." Saat itu aku menjawab begitu. Fa'ajabaha, maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika kejutan yang pertama ataupun ketika tamparan yang pertama, yakni ketika musibah mula-mula mendatangimu, ketika musibah engkau menghadapi musibah itu pada permulaan musibah itu, ketika itu, ya. Wa ba'da dzalik thamaratus sabri fil Islam, ya, buah ataupun hasil sabar di dalam Islam. Apa yang kita dapatkan apabila kita bersabar? Selepas kita sebut bahagian-bahagian sabar tadi itu, kalau kita bersabar terhadap apa yang kita sebut tadi itu, apa yang kita dapat, apa hasilnya? Maka di sini kita kongsikan di antaranya yang pertama, nailul hifdzi wal mu'inati minallah, mendapatkan penjagaan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, bitta'yidi wan nasri in qurina bittaqwa. Kalau sekiranya kesabaran itu dihubungkan dengan takwa, maka akan mendapat penjagaan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian al-fauzu bithawabil jazil, akan mendapat kemenangan, kejayaan dengan mendapat pahala yang sangat banyak, wal ajrul azim, pahala ganjaran yang sangat agung, fil akhirah, di akhirat kelak nanti. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab. Sangat banyak ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Kemudian tahsilut tama'nina fil qalbi waridha 'anil hal, mendapat ketenangan di dalam jiwa dan juga redha dalam keadaan dia, apapun keadaan dia sentiasa merasa redha, dia mendapat ketenangan di dalam hatinya, dalam jiwanya, dia tidak merasa gelisah, tidak merasa resah saat dia ditimpa ujian. Kemudian takhfifu atharil musibah, meringankan kesan musibah itu.
musibah, kita ditimpa penyakit yang kuat. Apabila kita bersabar, dia akan meringankan kesan musibah itu. Kesakitan yang kita alami itu akan menjadi kurang kita rasakan karena kesabaran kita. Wattaqlilu min masyaqqatiha 'alal insan, dan juga menyikitkan, menyedikitkan masyaqqah, kesusahan yang kita alami saat musibah itu menimpa ke atas kita. Tariqun ila naili maghfiratillah. Sabar juga itu adalah jalan untuk mendapat maghfiratillah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, lidzunub, daripada dosa-dosa. Untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah sabar. Itu di antara jalannya. Qala ta'ala illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun min ajrun kabir. Melainkan orang-orang yang sabar dan beramal soleh, mereka itulah bagi mereka keampunan dan juga ganjaran yang sangat besar. Kemudian yang seterusnya, wiqayatun lil muslim minal wuqu' fi kaidi ahadin lahu. Dia perlindungan bagi muslim itu, tiap muslim kita lah, daripada terjatuh dalam tipu daya seseorang kepada kita. Kalau orang mau tipu daya kita, maka kalau kita bersabar, sabar itu menjadi perlindungan kepada kita daripada terjatuh kepada tipu daya orang tersebut. Ya, itu di antara hasil ataupun buah kesabaran di dalam Islam. Taib, wa ba'da dzalik, kita sebutkan secara ringkas saja, mu'inatun 'ala sabri, perkara-perkara yang membantu seseorang itu untuk bersabar. Apakah perkara-perkara yang boleh membantu, mendorong seseorang itu untuk bersikap sabar? Yang pertama, al-imanu billah. Hendaklah teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Wal imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada dan qadar, ketentuan baik buruk itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaqinu bi alla mafarri minal musabi ba'da wuqu'ihi. Dan yakin bahwa tidak dapat lari daripada musibah setelah musibah itu berlaku. Apabila berlaku musibah itu, kita tidak dapat lari. Kita kena beriman. Wa anna sukhta wal ya'sa la yufidu sahibuhu. Dan marah dan juga merasa kecewa, merasa putus asa itu tidak memberikan manfaat kepada orang yang merasa marah, merasa putus asa, merasa kecewa, itu tidak memberi manfaat kepadanya. Wala yu'idu syai'an mimma fat. Dan sesuatu yang telah pergi itu, yang hilang itu, dia tidak akan kembali. Tak akan kembali. Ya, orang yang telah mati tidak akan kembali. Maka tidak ada gunanya kalau kita tidak bersabar. Tidak ada jalan lain, melainkan kita perlu bersabar apabila salah seorang daripada orang yang kita sayangi, ahli keluarga kita, meninggal dunia. Kemudian yang seterusnya, ma'rifatun haqiqatul hayah ad-dunya. Mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia. Wa annaha laysat al-hayatul abadiyah al-khalidah. Sesungguhnya dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, yang kekal. Wa dzalika ma bayyanahu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Faqad khalaqal insan fi ta'abin wa masyaqqatin. Sudah disebutkan di dalam Al-Quran tentang kenyataan ini. Kita tidak boleh menafikannya lagi. Kama anna halad dunya yataghayyar wala tabqa ala halin wahidin. Seperti mana keadaan dunia ini sentiasa berubah dan dia tidak kekal dalam satu keadaan sahaja. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Okey. Itu yang seterusnya. Kemudian apa yang membantu kita untuk sabar? Al-isti'anatu bidzikri. Hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan memperbanyakkan berzikir. Wa tilawatul Quran. Apabila kita ditimpa penyakit, maka memperbanyakkanlah zikir, maka memperbanyaklah membaca Al-Quran. Apabila kita ditimpa kesedihan, maka banyakkan zikir, banyakkan membaca Al-Quran. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kemudian mutala'atu siratil anbiya was sahabati was salihin alladzina sabaru 'alal ibtila'at wal mihan al 'azimah. Dia mengkaji ataupun mempelajari, mengulang kaji tentang sirah para nabi, para sahabat, para salihin yang mana mereka itu bersabar saat mereka ditimpa ujian, mereka ditimpa ujian yang sangat berat, mereka bersabar. Nah, jadi kalau kita kaji ke sejarah para nabi yang mereka diuji kemudian mereka bersabar, dia akan membantu kita untuk menghadirkan sifat sabar dalam jiwa kita, dalam diri kita. Kemudian yang seterusnya al-isti'anatu billahi wal luju' ilaih. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu tempat kami meminta pertolongan. At-ta'anni yakni tidak gelojo, wa adamul ajalah fi naili thamarati sabr. Ya, tidak terburu-buru, sentiasa lawan terburu-buru itu apa? Tenang, ya, relax, tidak terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru dalam mendapatkan buah ataupun hasil kesabaran itu. Kemudian adamul ya'sa wal awil qunut min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ada putus asa, putus harap daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ilmu bi qubhil ma'asi wa dana'atiha. Mengetahui tentang keburukan maksiat ini dan juga keburukan, kekotoran maksiat. Wa annallaha arada lil abdi asyana. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hamba itu asyana, penjagaan, wa tarafu' an irtikabiha, dan juga mengangkat daripada melakukan dosa itu, wal ilmu bima yatarattabu 'ala dzunub wal ma'asi, dan juga mengetahui apa yang terhasil sekiranya kita melakukan dosa ataupun maksiat. Ini diantara yang membantu kita untuk sabar. Al-haya'u min fi'lil ma'siyati amamillah. Merasa malu melakukan maksiat di hadapan Allah. Kemudian mura'atun ni'mah wa hifdhiha wa hifdhuha wa siyanatuha. Menjaga nikmat dan mensyukuri nikmat. Menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri itu. Ini diantara mu'inatun, perkara-perkara yang membantu kita untuk sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.